Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة وافتح علينا لدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair ya karim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah kita bertemu lagi subuh ini. Mudah-mudahan subuh kita diberkati kerana permulaan hari dengan ibadah, dengan kesyukuran, dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebenar-benarnya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kerana bukanlah mudah untuk kita memulakan kehidupan seharian kita, awal-awal kehidupan kita pada hari ini dengan mengingati Allah, dengan kita selalu bersyukur kepadanya, dengan selalu kita bertaubat kepadanya. Dan ini adalah anugerah Allah SWT. Kalau dapat kita merasakannya, maka kitalah di antara orang-orang yang beruntung, orang yang beruntung. Kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Jadi pagi ni kita nak berkongsi sedikit secara ringkas dalam tazkirah ni, apa bezanya antara kita ni Islam, iman dan taqwa. Ini adalah persoalan yang besar, tapi kita ringkaskan dalam tazkirah kita ni supaya kita mendapat kefahaman, supaya kita dapat membezakan dan dapat kita mengerti yang selama ni aku ni Islam saja ke, ataupun bagaimana dengan iman aku, dan bagaimana pula dengan takwa. Lebih-lebih lagi takwa yang selalu disebut, malah menjadi kebiasaanlah kepada seorang lelaki. Walaupun sekarang ni lama dah tak dapat kita mendirikan Jumaat, tapi mesti kita dengar ni, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Maka selalu kita dengar tu takwa, takwa. Kalau kita duk bincang pun tanpa takwa, maka tidak akan mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Malah banyak ayat-ayat Allah Taala tentang takwa. Allahu waliyul muttaqin. Allah akan membela orang yang bertakwa. Disebut takwa di situ. Tak disebut tentang iman, tak disebut tentang Islam. Mungkin kita pun tak perasan selama ni kan, apa kaitan takwa dengan iman dan Islam. Begitu juga dengan ayat 1000 dinar. Pada faham kita ayat 1000 dinar tu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan lepas bebas, keluarkan dia daripada segala masalah. Mana di situ Allah kata wa man yattaqillah, wa man yattaqillah, dan siapa dan barang siapa yang bertakwa. Bertakwa juga tak disebut di situ akan Islam dan iman. Itulah antara persoalan yang mungkin kita duk fikir kan, apa beza dia. Jadi kita bagi contoh ringkas sahaja. Contoh ringkas sahaja boleh faham, dan kita boleh letak diri kita tu di mana. Maka kita lihatlah di hadapan kita tu seperti ada sebuah taman yang indah, yang cantik. Yang dalam taman itu bukan taman biasa-biasa, tapi dalam taman tu kiranya ada semua. Ada pokok-pokoknya, ada air terjunnya, kan. Boleh jadi ada pula binatang-binatangnya, ada buah-buahannya, ada bunga-bunga yang cantik. Dan bila nak masuk taman tu pula ada pula pintu gerbang. Tengok pintu gerbang tu pun kita dah rasa macam hebat taman ni kan. Macam tu. Kita tengok tu dulu. Jadi di mana dia katakan seorang Islam tu, dia dikatakan seorang Islam tu
maka dia ni sebenarnya seperti telah pun duduk ataupun dapat tengok dah taman ni. Dengan kata lain, dia dapat tengok dah taman ni, dia duduk kat pintu gerbang, dia pun dah ambil tiket lah. Kalau ada tiket lah nak masuk taman tu, boleh jadi begitu kan, maka dia dah ambil tiket dah, dia ada tiket dah. Jadi itulah dia maknanya seorang nak faham bagaimana kedudukan sebagai dia seorang Islam. Maknanya dia dah duduk lah, dia duduk dah dalam tempat tu. Tapi dia tak tengok apa lagi, dia tak tahu apa lagi. Orang ceritalah pasal pokok ke, pasal buah-buahan ke, pasal bunga ke, pasal sungai ke, apa pun dia tak tahu. Tapi bila orang tanya, masuk dah, dia kata. Itulah kedudukan dia. Mungkin kalau kita nak mengaitkan keadaan ni dalam situasi masyarakat kita, kita akan nampak lah Islam tu, tu orang Islam tu. Tapi kadang-kadang kita pun pelik, dia ni Islam macam mana kan? Macam itulah nak faham. Kemudian bagaimana kita nak faham tentang orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu pula orang yang sudah masuk ke seluruh taman. Dia dah masuk ke taman, dia dah melihat taman bunganya, dia dah lihat taman binatangnya, dia dah lihat sungai-sungainya, dia dah lihat pokok-pokoknya, dia dah lihat macam-macam lah. Semua yang ada, semua dia dah lalu dah semua. Jadi bukan setakat dia dah masuk tadi, tapi dia dah tengok semua, dan dia dah tengok dengan mata kepala dia sendiri akan semua perkara ni. Di situlah keyakinan dia tadi bertambahlah keyakinan dia tadi. Keyakinan dia tadi. Jadi hatta buah-buahan pun dia dah makan dah, semua dia dah makan dah. Macam itulah keadaan orang yang beriman. Kemudian bagaimana pula keadaan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa ni ialah orang yang tadi, kalau dia melihat tadi, dia bukan saja melihat, dia sudah dapat rasa daripada penglihatan tu. Apa yang dia lihat tu, dia sudah ada rasa. Macam contoh kita kan, bila kita tengok, kalau kita pergi kat tepi laut yang luas tu, kita tengok laut tu, kita dah rasa dah, Allah, kita rasa diri kita kecil kan. Sebab kalau kita tengok situ pun ada orang dia mandi-mandi, dia tak rasa apa pun kan. Tapi kita duduk tepi tu, kita rasa dah, ya Allah, dapat rasa pula, melihat pula kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang kita pergi tengok orang ni, dia tengok je, tapi dia rasa puas. Sebab dia bukan saja melihat tu, tapi dia dapat rasa daripada penglihatan dia. Begitu juga dengan tadi orang yang bertakwa ni tadi. Kalau orang beriman tadi, contoh dalam taman tu, dia dengar bunyi kicauan burung semua, dia dengar dah kicauan burung tu. Tapi orang takwa ni, dia dapat mendengar dan merasai akan pendengaran tu. Dia dapat rasa dah. Dia rasa indah, tenang. Lebih jauh lagi, sampai dia dapat rasa semua ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia makan buah-buahan. Orang beriman makan dah, tapi dia tak rasa kan. Dia makan tapi mungkin tak ada rasa tu. Tapi orang bertakwa ni, dia makan dan dia dapat rasa dah akan kesedapan, keranuman, kelazatan dan sebagainya yang berkaitan dengan manisnya buah ni. Dia dapat rasa dah, itulah kita nak faham tentang secara ringkasnya tentang Islam, tentang iman, tentang takwa. Jadi kalau kita sebut tentang dia tu sudah Islam, sekadar Islam sahaja, maka dia tidak beramal, memang logiklah, sebab dia tidak ada keyakinan, sebab dia tak tengok lagi apa yang ada tadi tu. Kemudian kalau kita cerita kenapa Allah nak sesuatu tu, macam kita baca ayat tadi, Allah nak bantu seseorang itu dengan takwa, Allah nak lepaskan dia daripada takwa. Sebab apa? Sebab takwa ni adalah rasa daripada apa yang dia telah yakin. Keyakinan tu pula terbit daripada apa yang telah dia percaya tadi, yang telah dia ikuti, mana yang dia telah duduk di dalamnya. Jadi Islam, iman, takwa, ada 3 pakej ni, barulah seseorang tu selamat. Kau nak faham lagi lah secara lebih ringkas lagi, kalau kita ambil pada buah lah, buah tadi lagi senang nak faham. Mana Islam tu ialah pada kulitnya kan, kemudian iman itu ialah pada isinya, dan takwa itu ialah pada rasanya. Kalau contoh lagi, kalau kita nak ambil, katalah kita ambil lah sebiji tembikai, maka kulit tembikai itulah kulit sahaja, kulit.
Itulah yang kita nak faham tentang Islam. Tapi kulit ni mesti cantik. Sebab kalau kulit tak cantik, dia akan jadi masalah kepada isi. Maka yang di luar tu ialah Islam. Yang isi tu, yang isi tembikai tu, yang kita duk makan tu, isi tembikai tu, itulah kita nak faham akan bab iman. Perkara yang di dalam. Jadi iman ni mesti dijaga dengan baik oleh kulit tembikai. Jadi takwa ni tidak ada pada, kita tak nampak. Kalau tadi Islam kita nampaklah pada kulitnya. Iman pun kita tak nampak kalau pada lihat pada kulit, sebab iman tu perkara di dalam. Tapi bila kita dah buka, kita nampaklah. Begitulah macam dengan orang Islam. Bila kita bergaul dengan dia, kita nampak keyakinan dia. Keyakinan dia kita akan nampak bila kita bergaul. Bila berlaku suatu masalah, kita akan nampak dia bersandar kepada Allah. Itulah keyakinan dia. Tapi bila kita bergaul dengan dia, kita nampak dia tidak ada keyakinan kepada Allah. Malah kadang-kadang dia jauh pula daripada Allah. Maka kita tahu maknanya dia ni tidak lagi sampai keimanan dia. Jadi macam buah tadi lah, bila tak nampak isi dia, bila kita buka, baru kita akan nampak apa yang di dalam. Kemudian takwa tu lagi kita tak nampak lah, melainkan orang yang telah makan isi tu. Jadi bila dia makan isi tembikar tu, dia akan rasa manis. Rasa itulah sebenarnya takwa. Dan rasa-rasa inilah yang perlu diusahakan, sebab rasa-rasa ni maknanya kalau dari segi Islam, iman dan takwa ialah rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Kita nak sampai amal kita ni ada rasa. Kita nak sembahyang kita sampai ada rasa. Kita nak baca Al-Quran kita sampai ada rasa. Kita nak zikir kita sampai ada rasa. Kita nak semua amal ibadah dan kebaikan kita ada rasa. Sebab kalau tak ada rasa, mana tidak ada takwa. Bila tidak ada takwa, tidak ada nilai seseorang pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah dalam hal yang kita sebut tadi, tidak ada bantuan Allah Taala kepada orang yang tidak bertakwa. Hanya orang bertakwa yang akan dapat menerima bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perkara yang kita nak kena beri penekanan. Kita nak mendapatkan kefahaman di situ. Nak mendapatkan keyakinan dan nak mendapatkan kefahaman. Sebab kalau kita tidak ada sungguh-sungguh kefahaman itu, bagaimana nak kita usahakan keyakinan kita akan perkara yang sedang kita bincang. Contohnya kita bagi kan. Ini selalu kita dengar contoh ni. Seperti mana zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu itu Gubernur di Mesir lah Amr al-Ash, telah menjadi kebiasaan masyarakat Mesir ni, bila mana berlakunya masalah dengan Sungai Nil. Antara masalah dengan Sungai Nil pada masa itu ialah airnya surut. Bila air surut, maka biasanya orang-orang mengikut kepercayaan kuno mereka, mereka akan menghiaskan satu orang perempuan yang cantik dan mereka akan persembahkan kepada sungai. Ini adalah amalan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul. Maka macam mana Sayyidina Umar nak menyelesaikan masalah ni? Menyelesaikan masalah kebiasaan orang masyarakat ataupun kebiasaan orang Mesir masa tu. Jadi Amr al-Ash dihantar surat kepada Sayyidina Umar maklumkan tentang hal ni. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tak datang, tapi dia hanya tulis sepucuk ataupun pada selai kertas, atau boleh kata lain surat lah. Dia tulis kat surat tu, maka dia beri arahan lebih kurang. Dia kata, wahai Sungai Nil, engkau ni makhluk Allah Ta'ala, aku ni khalifah, engkau mengalirlah seperti mana biasa. Jadi bila mengalir seperti biasa kan, Sayyidina Umar cakap macam tu. Jadi Sayyidina Umar tak datang pun, tapi Sayyidina Umar ni dia hantar surat je. Jadi datanglah wakil Sayyidina Umar. Berjumpa Amr al-Ash. Dan Amr al-Ash dia pun seperti mana diarahkan oleh Sayyidina Umar, dia ambil kertas tu, bismillahirrahmanirrahim, dia letak je kertas tu dalam sungai Nil. Maka bila jatuh je kertas tu atas sungai Nil, maka air sungai Nil dia naik semula seperti biasa dan dia mengalir seperti biasa, dan sampai hari ni sungai Nil tak pernah kering lagi. Ni kalau kita dengar cerita ni, dia macam pelik lah. Kan, dia pelik. Kenapa dia pelik? Sebab kertas je pun kan. Tapi sebenarnya bukan sebab kertas tu, tapi sebab ketakwaan
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itulah kita nak faham takwa ni. Sebab bila seseorang itu dia ada rasa ataupun dia ada takwa, maka insya-Allah semua perkara jadi mudah walaupun tak masuk akal. Hari ni kita nak menghadapi musuh, lebih-lebih lagi sekarang ni kan. Masalah dengan Yahudi ni kan, kalau kita tengok. Kita duk marah-marah Yahudi. Tapi cara hidup kita pun lebih kurang macam Yahudi juga. Kan, kita duk marah-marah Yahudi. Dan kita pun tidak berakhlak. Tidak berakhlak dalam menangani hal-hal yang datang ni. Maka kita pun sama agak macam dia. Kan, sekarang ni cabaran yang besar dia nak bersahabat pula dengan negara-negara Islam ni. Ni semua jadi masalah kepada kita ni. Kan, dia mula-mula memanglah dia nampak baik. Sebab memang dia nak tunjuk baik. Tapi kita tak boleh percaya dengan Yahudi ni. Sebab bayangkanlah kalau para Nabi pun, kebanyakan para Nabi tu pun dibunuh oleh orang Yahudi ni. Nabi tu, tambahlah kita-kita ni di akhir zaman ni. Yang kita pula orang Islam akhir zaman ni pula, nak cerita takwa ni kira macam jauh lah. Sebab bila kita cerita takwa ni, dia ada kaitan dengan perkara-perkara amalan. Nak cerita pasal syurga, nak cerita pasal neraka, nak cerita pasal dosa, nak cerita pasal pahala. Atau ada dah di kalangan orang Islam sendiri yang dia kata, kalau asyik cerita takwa, dosa, pahala, syurga, neraka, bila nak maju? Nampak? Dia dah nampak macam tu. Inilah maknanya hasil didikan Yahudi. Kan? Sebab Yahudi memang dia nak bagi kita nampak macam tu. Kan, sebenarnya kita kena faham, kita buat ikhtiar, kita bangunkan dunia kita, kita usahakan ekonomi kita, kan, kita usahakan politik Islam kita usahakan kehidupan kita dalam masyarakat, kita bangunkan semuanya ni ikhtiar yang disuruh oleh Allah, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dari sudut akidahnya yakin ikhtiar kita ni tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Yang memberi kesan, yang membuat keputusan tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita buat semaksimum mungkin tu sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa di situ yang penting. Jadi kita walaupun dah buat usaha sehabis mungkin lah, setinggi-tinggi sehabis-habis mungkin, keluar pagi, petang, malam buat dakwah, kita buatlah tazkirah kuliahnya, kita buatlah dakwahnya, kita ziarah lah, kita baca buku lah, kita buat seminar lah, kita buat macam-macam kita buat. Tapi usaha ni baru dikira satu saja. Walaupun kita ni sudah all out, dikira satu je. Ya Allah nak nilai tadi tu pada usaha ikhtiar kita yang sehabis mungkin tu satu je. Sedangkan 9% lagi, atau 10 ataupun 90% lagi, ya Allah nak nilai pada kita tu ialah takwa kita kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah nak bantu kita tu adalah pada sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak kena faham dan mesti kita usahakan. Jadi sebab tu kita buat tazkirah ni pun kira usaha kecil kita lah. Supaya kita ni dapat balik kepada Allah dan memahami tentang takwa ni. Kerana dengan takwa ni lah Allah nak bantu kita. Allah nak tolong kita. Kalau tidak, Allahu Akbar, tak tahulah kita ni akan tertipu, terjerat dengan musuh-musuh kita. Kita duk asyik salahkan musuh, sedangkan kita terlupa musuh tu tak perlu kita salahkan sebenarnya. Sebab memang kerja musuh tu nak merosakkan kita. Sedangkan yang patut kita lihat sekarang ni ialah apa kesalahan kita. Kesalahan kita kerana kita tidak bersungguh-sungguh membangunkan takwa. Di situlah masalahnya. Di situlah masalahnya. Jadi jangan hairanlah apa yang Sayyidina Umar lakukan itu telah menyelesaikan masalah. Sebab bukan sebab pada kertas tu, bukan sebab pada sungai tu, tapi kerana ketakwaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab Sayyidina Umar ni, sebagai tambahan lagi, dan biasa kita dengar dalam pengajian, Sayyidina Umar ni kehebatan takwa dia, bila dia lalu satu lorong atau satu jalan, Nabi SAW kata, kalau Sayyidina Umar lalu satu jalan ni, syaitan tak berani lalu di jalan tu. Sebab kalau syaitan lalu, dia bertembung dengan Sayyidina Umar, syaitan yang akan binasa. Bayangkan macam mana ketakwaan Sayyidina Umar. Lepas tu kita tengok diri kita lah. Tengok diri saya lah. Kita depan orang, kita boleh beramal dengan baik. Kan? Nampak hebat lah tu. Tapi bila orang tak ada, kita bersendirian, amal kita menjadi lemah. Itu belum bertembung dengan syaitan lagi.
Dengan nafsu kita sendiri pun kita beramal kerana ramai orang. Kita tak beramal bila mana kita bersendirian. Awal-awal lagi dah kalah. Maknanya kita ada kelemahan di situ ialah bab takwa. Sebab tu kita kena minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku ketakwaan, berikanlah aku ketakwaan ya Allah. Tidak cukup sekadar Islam dan iman, kau berilah aku takwa. Kerana tanpa takwa aku akan terbiar jauh. Aku akan hanyut jauh darimu ya Allah. Di situ. Sebab itu satu lagi kisah Sayyidina Umar ni, kalau saya teringat ni, mengambil masa sedikit lah ni kan. Sepatut lebih kurang 20 minit ni nak kena berhenti lah. Kan, takut jemu. Tapi nak kena tambah sikit lagi. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu masa dia dengar ada perbualan seorang anak, tak salah saya namanya Fatimah, anak tu, gadis ni, perbualan dia dengan ibu dia bila mana mereka ni orang yang berniaga jual susu. Jadi pendek cerita je, ibu dia kata kita kurangkan susu, tambah air supaya kita untung banyak. Jadi Sayyidina Umar lalu tepi rumah tu, dia terdengar. Ini bukan masalah Sayyidina Umar nak dengar perbualan orang, tak. Sayyidina Umar ni salah satu lagi watak dia bila malam-malam dia akan pusing-pusing. Maknanya dia jaga orang ramai kan. Dia tak macam pemimpin-pemimpin yang hanya duduk dalam bilik hawa dingin, pusing-pusing bangku, tak tahu apa kan. Dia turun padang. Sayyidina Umar turun padang. Jadi malam tu bila dia pusing-pusing ni, dia terdengar perbualan anak gadis ni, Fatimah ni, dengan mak dia tentang susu yang mak dia kata kalau kita tambah air pun orang bukan tahu, kita dapat untung lebih. Tapi anak dia Fatimah kata, yang Sayyidina Umar suka ni. So anak dia dengar anak gadis ni atau Fatimah ni, dia kata orang memang tak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui, Allah melihat kita. Di situ yang Sayyidina Umar suka dengan Fatimah ni, sehingga pendek ceritanya, kemudiannya Sayyidina Umar telah mengahwinkan Fatimah ni dengan anak lelakinya. Sebab apa tu? Sebab takwa. Sebab takwa waktu tu tak ada siapa. Mereka ni bukan tahu Sayyidina Umar lalu kat situ pun. Tapi takwa tu ialah rasa. Walaupun orang tak tahu, tapi kita letaklah hati kita, Allah Maha mengetahui. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia sebenarnya ada pula perkara-perkara yang berkaitan dengan macam mana nak dapat takwa ni. Ini selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah saya kan. Pengajian-pengajian di masjid, surau dan bagai-bagai ni. Tapi insya-Allah kita akan sebut lagi lah tentang pemila takwa ni. Rasanya insya-Allah tak ada apa halangan subuh besok. Tak ada apa halangan subuh besok, sebab kalau saya buka subuh ni dia akan jadi panjang lah. Sebab ada dua perkara kita nak kena ingat dan dua perkara kita nak kena lupa. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bincangkan besok lah, supaya kita sama-sama dapat takwa. Dan bila kita belajar cari ilmu nak baiki diri ni, jangan kita fikir sangatlah tentang apa orang kata kan. Kadang macam-macam orang kata, alah macamlah pandai sangat kan. Macam-macam lah, tambah bila kita share-share ni macam-macam lah pula sangkaan orang kan. Apa share-share, ingat kami tak tahu ke? Sebenarnya kita tak perlu layan kata-kata yang macam tu. Yang penting kita cari ilmu, kita share sebanyak mungkin. Bukan sebab kita nak cari apa-apa pun. Sebenarnya kita nak menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu taala. Sedikit pelajarannya seperti mana Luqmanul Hakim sewaktu dia berjalan dengan anaknya, yang mana Luqmanul Hakim ajar kepada anak dia bila dia jalan dengan keldai, bila Luqman naik keldai, anaknya berjalan, maka orang kata kenapalah ayah ni dia naik keldai dah kecil dia naik kan, anak jalan kaki. Tak patut ni ayah macam ni. Okey, dia pun turun, dia suruh anak dia naik pula, jalan lagi. Orang kata pula, apalah anak ni, kan ayah dah tua jalan, dia yang sihat-sihat elok-elok muda lagi naik juga. Lepas tu kata Luqman, mai kita naik dua-dua orang naik keldai ni. Tahu apa orang kampung kata? Apalah dua beranak ni, dah lah keldai ni kecil. Dia pun naik dua-dua orang, memang tak ada hati perut lah. Lebih kurang macam tu dia berkata. Jadi kata Luqman, okey macam ni, kita dua-dua jangan naik keldai ni, kita bawa je. Apa orang kampung kata? Apalah ada orang macam ni, dah ada keldai tak naik pula, pergi bawa macam tu je. Jadi empat situasi ni kita buat kot mana pun, pada pandangan orang dia akan cakap macam-macam. Sebab tu selagi mana
dalam konteks kita baiki diri, dalam konteks kita cari ilmu, dalam konteks kita berdakwah, kan, dalam konteks kita beramal, selagi mana tak langgar syariat, apa orang kata pun jangan kita peduli, sebab kita dah nampak matlamat kita, iaitu matlamat kita ialah akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bil Qur'ani imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi